Ataupun cuma tahu kerja cari duit je. Yang dia sewa semalam, dia kata rumah dia tu yang rumah teres tu bukan rumah dia, itu rumah Jenab. So Jenab ni yang jadi sponsor untuk dia duduk di situ. Jadi kita pun masa heran, kenapa dia mengaku tu rumah dia, banglo dia, rumah yang indah. Kenapa Jenab tak bersuara mengatakan itu rumah dia? Kenapa mesti dia pula mengaku tu rumah dia? Kekeliruan ni banyak berlaku dan saya pun berpuluh kali terangkan dalam mesej-mesej yang ingin tahu kebenaran. Adakah kami ni menginyai Rafidah? Tidak. Rumah dia itu rumah flat blok M, di mana di situ ada 1 bilik dan 2 bilik rumah tu. Jadi kenapa dia sekarang nak buat kucur kacir untuk Materes? Saya kata punca tu semua daripada dia. Saya harap Rafidah, you just terima hakikat lapang dada. You tak nak join, itu hak you, harta you. Dan you pun, you nak ambil duit kat Amanah Raya tak ambil pun, itu hak you. Tapi tolong jangan fitnah projek kami, jangan fitnah kami ini dengan berbagai-bagai tuduhan yang tidak berasas. Ataupun cuma tahu kerja cari duit je. Yang dia sewa semalam, dia kata rumah dia tu yang rumah teres tu bukan rumah dia, itu rumah Jenab. So Jenab ni yang jadi sponsor untuk dia duduk di situ. Jadi kita pun masa heran, kenapa dia mengaku tu rumah dia, banglo dia, rumah yang indah. Kenapa Jenab tak bersuara mengatakan itu rumah dia? Kenapa mesti dia pula mengaku tu rumah dia? Kekeliruan ni banyak berlaku dan saya pun berpuluh kali terangkan dalam mesej-mesej yang ingin tahu kebenaran. Adakah kami ni menginyai Rafidah? Tidak. Rumah dia itu rumah flat blok M, di mana di situ ada 1 bilik dan 2 bilik rumah tu. Jadi kenapa dia sekarang nak buat kucur kacir untuk Materes? Saya kata punca tu semua daripada dia. Saya harap Rafidah, you just terima hakikat lapang dada. You tak nak join, itu hak you, harta you. Dan you pun, you nak ambil duit kat Amanah Raya tak ambil pun, itu hak you. Tapi tolong jangan fitnah projek kami, jangan fitnah kami ini dengan berbagai-bagai tuduhan yang tidak berasas. Ataupun cuma tahu kerja cari duit je. Roboh rumah flat. Saya dah terkena roboh rumah flat. So kalau tanya saya tak tahu gimana. Si Rafidah tu lah especially kan. So perjuangan dia sebenarnya adalah nak duit lebih. Bukannya mempertahankan tanah dia. Sebab apa? Bila dapat duit, dia boleh cabut. Tapi kita ni, kami ni, yang majoriti ni, yang sebenarnya, yang dia tuduh sebagai pengkhianat, tapi kami ni yang mempertahankan dan nak memajukan tanah kampung baru tu. Saya sampai sekarang, sampai daripada kecil, sampailah bila saya dah sign JV tu, baru saya keluar daripada flat tu. Tapi dia kat mana? Kat mana dia tinggal? Dan apa perjuangan dia sebenarnya? Dia cuma nakkan duit pampasan yang lebih. Dia dah dapat pun pampasan tu daripada pemaju. Sebab syarat kerajaan, kalau tak dibayar pampasan kepada semua yang tak bersetuju ni, tak boleh nak start projek. So mereka dah dapat. Dan dia sendiri pun dah dapat ratusan ribu. Tapi tak cukup. So perjuangan dia sebenarnya adalah nak duit lebih. Bukannya mempertahankan tanah dia. Sebab apa? Bila dapat duit, dia boleh cabut. Tapi kita ni, kami ni, yang majoriti ni, yang sebenarnya, yang dia tuduh sebagai pengkhianat, tapi kami ni yang mempertahankan dan nak memajukan tanah kampung baru tu. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin, beberapa orang pemimpin daripada PAS menghina Anwar Ibrahim. Mereka menyatakan kononnya Perikatan Nasional ataupun PAS mempunyai 2, 3, 4 lori yang sama kualitinya dengan Anwar Ibrahim atau lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Tapi netizen rata-rata menemplak dan menyindir kenyataan PAS tersebut. Mereka kata senaraikan dulu 1-2 orang yang boleh menggantikan Anwar Ibrahim. Jangan cakap 2-3 lori itu. Cakap 2-3 orang dulu yang kamu kata layak menggantikan atau setanding dengan Anwar Ibrahim. Jadi saudara, ini adalah jawaban balas kepada
apa yang dinyatakan oleh PAS menghina Anwar Ibrahim itu. Calon Perdana Menteri PAS semua duduk atas lori rosak brek, tayar pancit, kata Mahfuz membalas PAS. Amanah mengkritik kenyataan Mursidul Ampas Hasyim Jassin. Kononnya parti itu mampu mencari 3 atau 4 lori calon Perdana Menteri seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilabel sebagai pemimpin yang naik kapal terbang pergi mesyuarat sana-sini. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri sebenarnya memang patut. Saya tidak setuju dengan kenyataan naik kapal terbang pergi mesyuarat sana-sini. Perdana Menteri yang bagus sebenarnya ialah Perdana Menteri yang sibuk ke sana-sini. Perdana Menteri yang tak baik ialah Perdana Menteri yang duduk di rumah tak pergi mana-mana. Macam seorang itulah pernah jadi duta di luar negara, tapi entah apa yang dibuat. Apa kejayaannya, apa yang sudah berjaya dibuat, kita pun tak tahu. Senaraikan 1 hingga 5 pun kita tak tahu. Anwar Ibrahim, dia pergi ke luar negara, naik kapal terbang, takkanlah nak jalan kaki pula. Kalau anda kata dia sibuk, memang Perdana Menteri kena sibuk. Sibuknya apa? Sibuk berjumpa delegasi, sibuk mencari pelaburan, sibuk mencari pembangunan negara, sibuk mempromosikan negara. Seorang Perdana Menteri yang diam-diam dalam negara tidak dapat memajukan negara. Era moden ini, kita kena progresif. Itu sebabnya Perdana Menteri kena sehat. Itu sebabnya ramai netizen kata Mahathir sudah tidak layak. Hadi pula, syukurlah. Dia mengaku dan dia sedar dia tidak layak jadi Perdana Menteri karena tidak sehat dan juga tidak bersedia lagi. Jadi, kenapa pula Anwar Ibrahim dikenakan? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang bodoh dan tidak seimbang. Apabila terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita jadi kuat, lalu menghapuskan penyakit yang berakar, bersarang dalam tubuh badan kita. Imun badan kita lah yang menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda lepas daripada masalah kesihatan Anda. Saudara-saudara sekalian, Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar berkata, kenyataan seperti itu bukan sahaja tidak mencerminkan akhlak Islam, malah membuktikan bahawa PAS gagal memahami bahawa jawatan Perdana Menteri bukanlah pertandingan menunjuk-nunjuk calon atau konvoi lori tanpa arah. PAS cakap mereka ada 3-4 lori calon PM. Masalahnya, semua calon itu duduk atas lori yang rosak brek, tayar pancit dan tak tahu arah nak pergi mana. Lori banyak, tapi hala 7 negara kosong. Rakyat tak perlukan karnival calon Perdana Menteri. Tak perlukan kepimpinan yang kita perlukan, kata Mahfuz. Rakyat perlukan kepimpinan yang stabil dan ada wawasan. Terdahulu, Hasyim Jassin ketika berucap pada Muktamar Ulama PAS di Kedah berkata, setakat Perdana Menteri seperti Anwar, PAS boleh mencari calon Perdana Menteri sehingga 3 atau 4 lori seperti itu. Beliau menyebut tentang pemimpin yang hanya naik kapal terbang dan mesyuarat sana-sini. Kenyataan Hasyim itu dipercaya merujuk kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebelum ini dikritik pembangkang kerana melakukan lawatan rasmi ke luar negara. Sementara itu Mahfuz berkata, jika benar PAS mempunyai lori-lori calon Perdana Menteri, realitinya sejak sekian lama 1 lori pun tak sampai ke Putrajaya.
Katanya, ia kerana lori-lori tersebut adalah lori calon lembu Brahman untuk pertandingan sempena Hari Peladang Penternak dan Nelayan. Yang sampai hanyalah lori penuh janji kosong, retorik agama untuk undi, dan politik kebencian yang tidak membawa apa-apa manfaat kepada rakyat, ibarat seperti lori sampah yang membusuk, katanya. PAS boleh terus berbangga dengan lori calon mereka. Namun rakyat tahu Anwar Ibrahim dipilih bukan kerana kuantiti, tetapi kerana kualiti kepimpinan, pengalaman dan kemampuan untuk menyelamatkan negara selepas kegagalan kerajaan terdahulu yang turut disertai PAS, ujarnya lagi. Pada masa sama, Mahfuz berkata beliau berharap Muktamar penuh PAS yang ke-71 yang akan bermula hari ini akan dapat memuktamadkan nama calon Perdana Menteri dari PAS. Kerana PAS begitu marah bila Bersatu mencalonkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri daripada Bersatu. Jika Muktamar gagal menamakan, ini bermakna PAS tidak mempunyai kelayakan calon yang memenuhi syarat yang dinyatakan oleh Datuk Nik Amar, Naib Presiden PAS, bahawa syarat nak jadi Perdana Menteri jangan gila, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, kalau hanya calon Perdana Menteri syaratnya hanya jangan gila, ramailah yang jadi Perdana Menteri. Patutlah PAS ada calon 3 hingga 4 lori. Syaratnya senang saja, jangan gila. Entahlah, kita pun tidak tahu siapa Perdana Menteri yang dimaksudkan gila ini. Saudara, PAS belum pernah lagi membuktikan mereka jadi calon Perdana Menteri. Jadi, adakah mereka akan jadi Perdana Menteri satu masa nanti? Andalah penentunya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.